هيا نتعلم اللغة العربية معا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayuhat talamis, kaifa halukum? Insyaallah alhamdulillah. Ma'i Ustaz Jo. Tayyib, fi hadzal yawm sanadrusu al-lughata al-arabiyyah lis-saffi tsani fil mawdu' uhafizu ala adawati dirasiyyah, yakni fil wahdatur rabi'ah. Tayyib anak-anak, pada hari ini kita masih lagi di tajuk uhafizu ala adawati dirasiyah, yakni dalam bab keempat. Tayyib atulam fi hadzal yawm unzur fi safhah 9 wa 80 wa safhah wa 90 wa safhah wahidun wa 90, yakni lihat muka surat 89, 90 dan 91. Dalam buku teks tersebut lihat muka surat 89, 90 dan 91. Baik, itu yang pelajaran yang kita nak belajar hari ini. Mafhum? Insya-Allah fahimtum. Baik. Hayya sanadrusu al-kalimah hadza wa hadhihi fil mawdu' uhafizu ala adawati dirasiyah, yakni fi safhah 9 wa 80. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang hadza dan hazihi. Jadi Ustaz rasa kamu dah pernah dengar perkataan haza dan hazihi, sebab dalam bab jismis salim, tajuk jismis salim yang lepas, Ustaz dah terangkan tentang haza wa hazihi. Ustaz harap kamu ingat. Cuma dalam tajuk yang lepas kita dah belajar tentang hazihi, tentang anggota tubuh badan, dha'u jismi, yang mana haza digunakan untuk anggota badan yang satu yang tak ada berpasangan, manakala yang hazihi untuk anggota badan yang berpasangan. Tayyib, pada hari ini juga dalam tajuk ni juga ada perkataan haza wa hazihi untuk al-adawatu dirasiyah. Ma makna adawatu dirasiyah? Peralatan pelajaran. Jadi haza dan hazihi. Mafhum? Insya-Allah fahimtum. Jadi cuba kita lihat kembali, cuba kita ingat kembali keseluruhan al-kalimat al-lughatan arabiyyah, yakni tentang al-adawatu dirasiyah, peralatan pelajaran yang kita belajar pada video yang lepas. Semua peralatan yang mana perkataan tersebut kita nak guna haza, dan yang mana perkataan tersebut kita nak guna hazihi. Pening lah Ustaz, tak faham. Okey, tayyib. Untuk lebih buat kamu faham, Ustaz akan bahagikan kepada dua bahagian. Senang. Yang mana perkataan tersebut digunakan untuk haza, dan yang mana perkataan tersebut digunakan untuk hazihi. Jadi senang untuk kamu lihat perbezaan. Baik, mafhum? InsyaAllah fahimtum. Jadi jom kita lihat perkataan yang Ustaz telah pecahkan kepada dua bahagian tadi. Baik. Al-an kullukum unzuru ila ismil awal. Al-kalimah qalamu rasasin. Qalamu rasasin. Ma makna qalamu rasasin? Qalamu rasasin bermakna pensel tulis. Qalamu rasasin bermakna pensel tulis. Perkataan yang kedua, qalamun. Qalamun. Ma makna qalamun? Qalamun bermakna pen. Perkataan yang ketiga, daftarun. 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 Ma makna daftarun? Daftarun bermakna buku tulis. Qalamu talwin. Qalamu talwin. Ma makna qalamu talwinin? Qalamu talwinin bermakna pensel warna. Baik, itu bahagian yang pertama. Cuba tengok bahagian yang kedua pula. Ismus san. Kalimah waraqatun. Waraqatun. Ma makna waraqatun? Waraqatun bermakna kertas. Yang kedua, haqibatun. Haqibatun. Ma makna haqibatun?
Akibatun bermakna bag. Mistaratun. Mistaratun. Ma makna mistaratun? Mistaratun bermakna pembaris. Baik. Mibratun. Mibratun. Ma makna mibratun? Mibratun bermakna pengasah pensel. Mimhatun. Mimhatun. Ma makna mimhatun? Mimhatun bermakna pemadam. Mimhatun bermakna pemadam. Miqlamatun. Miqlamatun. Ma makna miqlamatun? Miqlamatun bermakna kotak pensel. Sekarang kamu dah tengok dua bahagian. Jadi, bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Cuba tengok bahagian pertama. Apa perbezaan dengan bahagian yang kedua? Di akhir kalimah. Baik. Tengok bahagian pertama tiada mempunyai perkataan yang berbunyi tun. Bahagian kedua ada perkataan dan semua perkataan tersebut berbunyi tun. Tun bermaksud ta bulat ataupun ta marbutah. Mafhum? Bila mempunyai ta marbutah ataupun ta bulat, ia adalah muannas. Muannas tu maksudnya apa? Perempuan ataupun betina. Jadi bila muannas, kita hendaklah menggunakan hazihi. Yang tak ada bahagian pertama tadi, tak ada tun tadi, menggunakan haza. Mafhum? Jelas? Jadi itulah perbezaan dia, penggunaan haza dengan hazihi. Jadi bila tajuk ini, tajuk uhafizu ala adawati dirasiyah ni, bila kamu tengok perkataan penggunaan haza dan hazihi, kamu dah boleh bezakan. Hazihi mesti ada perkataan yang mempunyai ta bulat di belakang ataupun ta marbutah di belakang. Perkataan yang tak ada ta marbutah kat belakang menggunakan haza. Baik, jom kita sebut satu persatu. Haza terlebih dahulu. Jom. Haza qalamu rasasin. Haza qalamu rasasin. Ma makna ini pensel tulis. Mafhum? Baik. Yang kedua, haza qalamun. Haza qalamun. Ma makna haza qalamun? Haza qalamun bermakna pen. Haza qalamun bermakna pen. Baik. As-salisah yang ketiga, haza daftarun. Haza daftarun. Ma makna haza daftarun? Haza daftarun bermakna ini buku tulis. Mafhum? InsyaAllah fahimtum. Ar-rabi'ah, al-kalimah haza kitabun. Haza kitabun. Baik, ma makna haza kitabun? Haza kitabun bermakna ini buku. Ini buku. Ataupun ini buku teks. Boleh juga, tak ada masalah. Baik. Al-khamisah, haza qalamut talwinin. Haza qalamu talwinin. Ini pensel warna. Mafhum? Ma makna haza? Haza bermakna ini. Mafhum? InsyaAllah fahimtum. Baik anak-anak, macam mana? Sudah faham tentang penggunaan haza? Haza bermakna ini. Haza bermakna ini. Dan penggunaan haza mestilah kalimah yang tidak mempunyai ta bulat. Ingat? Ingat. InsyaAllah Ustaz harap kamu dapat kuasai penggunaan haza dengan al-adawatul dirasiyah. InsyaAllah. Baik, kita masuk kepada qismus tsani. Bahagian yang kedua. Baik. Jadi kamu kena faham haza dan hazihi mempunyai sama makna, iaitu ini. Cuma penggunaan dia kepada haza untuk kalimah muzakkar dan hazihi kalimah muannas. Okey, jom kita masuk kepada hazihi. Hazihi waraqatun. Hazihi
waraqatun. Ma makna hazihi waraqatun? Hazihi waraqatun bimakna ini kertas. Hazihi waraqatun bimakna ini kertas. Baik. Asalnya al-kalimah hazihi haqibatun. Hazihi haqibatun. Ma makna hazihi haqibatun? Hazihi haqibatun bimakna ini bag. Ini bag. Baik. Al-kalimah al-thalisah hazihi mistaratun. Hazihi mistaratun. Ma makna hazihi mistaratun? Hazihi mistaratun bermakna ini pembaris. Ini pembaris. Hazihi mistaratun bermakna ini pembaris. Baik. Ar-rabi'ah hazihi mibratun. Hazihi mibratun. Ma makna hazihi mibratun? Hazihi mibratun bermakna ini pengasah pensel. Hazihi mibratun bermakna ini pengasah pensel. Baik. Al-khamisah hazihi mimhatun. Hazihi mimhatun. Ma makna hazihi mimhatun? Hazihi mimhatun bermakna ini pemadam. Ini pemadam. Mafhum? InsyaAllah faham tu. Baik. Al-akhirah hazihi miqlamatun. Hazihi miqlamatun. Ma makna hazihi miqlamatun? Hazihi miqlamatun bermakna ini kotak pensel. Ini kotak pensel. Baik anak-anak, macam mana? Sudah faham tentang penggunaan haza dan hazihi? Ustaz harap kamu tidak bertukar lagi. Haza untuk kalimah yang tiada ta bulat. Sekali lagi Ustaz ingatkan, haza digunakan untuk kalimat yang tidak mempunyai ta bulat. Hazihi untuk kalimah yang mempunyai ta bulat. Apa perbezaan? Muzakkar dan muannas. Baik, mafhum? InsyaAllah faham tu. Jadi, kenapa Ustaz mengajar laju sikit pada hari ini? Sebab kamu dah faham tentang kalimah. Cuma kita nak belajar tentang perkataan haza dengan hazihi je. Haza dan hazihi senang je maksud dia. Ini. Untuk tambah ini pada kalimah-kalimah tersebut. Jadi, Ustaz harap kamu dah faham. Sebab tu Ustaz ajar dengan laju pada hari ini. InsyaAllah kamu dapat tangkap dengan jelas. Kecuali kamu tak belajar dengan video Ustaz sebelum ni, kamu susah nak faham. Kalau kamu dah tengok video Ustaz sebelum ni, kamu dah faham tentang penggunaan haza dan hazihi pada hari ini serta al-kalimat al-adawatud dirasiyah. Baik, insya-Allah faham tu. Baik, betul. Ada sedikit penambahan. Cuba lihat kepada fi safhah wahidun wa tis'un, iaitu muka surat 91. Kita tengok sikit bagaimana perkataan haza dan hazihi ini bila berada di dalam hiwar, yakni di dalam perbualan. Mesti ada as-su'al wal ijabah. Bila dalam perbualan al-hiwar ni mesti ada soalan dan jawapan. Sebagai contoh, jom kita lihat pada kalimah ma haza dan ma hazihi. Bila ma haza digunakan untuk kalimah yang mempunyai haza sahaja tadi yang kita belajar tadi. Ma haza, jadi penggunaan kalimah dia mesti yang ada haza tadi, yakni muzakkar. Bila penggunaan ma hazihi, jawapan dia pula hazihi kat depan, baru jawapan dia yang mempunyai ta bulat kat belakang. Mafhum? InsyaAllah faham tu. Jadi ma makna ma haza ma hazihi ni macam yang kita belajar juga pada pelajaran yang lepas. Ma tu bermakna apa, haza bermakna ini. Apa ini? Dalam soalan dia dalam bahasa Melayu, fil lughatan Malayuiyah, ma hazihi, apa ini? Jadi kita nak jawab apa? Haza atau hazihi. Jadi jom Ustaz ajar kamu penggunaan
ma hadza dan ma hazihi. Fi safhah wahidun wa tis'un. Baik, jom. Al-kalimah al-ula. Ma haza. Haza qalamu rasasin. Ma haza. Haza qalamu rasasin. Ma makna apa ini? Ini adalah pensel tulis. Baik, jom tengok, lihat kepada gambar yang kedua. Ma haza. Haza qalamun. Ma haza. Haza qalamun. Baik, mafhum? Apa ini? Ini pen. Mafhum? InsyaAllah fahim tu. Baik, lihat kepada gambar yang ketiga. Ma haza. Haza daftarun. Ma haza. Haza daftarun. Apa ini? Ini buku tulis. Baik, mafhum? InsyaAllah fahim tu. Okey, tengok gambar ni pula. Ma haza. Haza kitabun. Ma haza. Haza kitabun. Ma makna apa ini? Ini buku. Buku teks ataupun buku yang diterbitkan. Jadi, bila dengar perkataan ma haza, jawapan dia haza kitabun. Ma makna kitabun bermakna buku. Ini buku. Fahum? Taib. Unzuru ila as-sur. Ma haza. Haza qalamu talwinin. Ma haza. Haza qalamu talwinin. Ma makna ma haza. Apa ini? Ini qalamu talwinin. Qalamu talwinin bermakna pensel warna. Ini pensel warna. Taib, mafhum? InsyaAllah fahim tu. Jadi tengok balik pada kalimah tu. Semuanya menggunakan haza kerana tidak mempunyai ta bulat. Mafhum? InsyaAllah fahim tu. Taib. Jom anak-anak kita pergi kepada ma hazihi pula. Jadi tengok kepada gambar ni. Ma hazihi. Hazihi warakatun. Ma hazihi. Hazihi warakatun. Apa ini? Ini adalah kertas. Ini kertas. Baik, mafhum? Unzur gambar yang kedua. Ma hazihi. Ma hazihi. Hazihi haqibatun. Ma hazihi. Hazihi haqibatun. Ma makna hazihi haqibatun? Ini bag. Ma hazihi. Hazihi haqibatun. Ini bag. Apa ini? Ini bag. Mafhum? InsyaAllah fahim tu. Tengok gambar seterusnya. Ma hazihi. Ma hazihi. Hazihi mistaratun. Ma hazihi. Hazihi mistaratun. Ma makna hazihi mistaratun? Ini pembaris. Ma hazihi. Ma makna ma hazihi. Ma hazihi maksudnya apa ini? Ini pembaris. Baik, mafhum? InsyaAllah fahim tu. Baik, gambar seterusnya. Ma hazihi. Hazihi mibratun. Ma hazihi. Hazihi mibratun. Ma makna hazihi mibratun? Hazihi mibratun bermakna ini pengasah pensel. Ma hazihi. Hazihi mibratun. Baik, mafhum? InsyaAllah fahim tu. Baik, gambar seterusnya. Ma hazihi. Hazihi mimhatun. Ma hazihi. Hazihi mimhatun. Apa ini? Ini pemadam. Apa ini? Ini pemadam. Baik. Dan yang terakhir, ma hazihi. Hazihi
miqlamatun. Ma hazihi? Hazihi miqlamatun. Apa ini? Ini kotak pensel. Apa ini? Ini kotak pensel. Khalas. Baik anak-anak, macam mana dapat kuasai ma hazihi dan ma hadza? Jadi sama je penggunaan dia. Maksud dia apa ini. Contohnya ustaz ambil pen. Pen hadza atau hazihi. Ma makna pen? Baik, qalamun. Qalamun hadza atau hazihi. Baik. Ahsantum. Hadza. Jadi bila nak tanya pen ni, nak kena tanya apa? Ma hadza. Baik, apa ini? Ma hadza. Jadi ustaz jawab hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pen. Fahim tum? InsyaAllah fahim tum. Jadi itulah penggunaan hadza dan hazihi. Ma hadza dan ma hazihi. Jadi ustaz nak kamu tak bertukar lagi penggunaan hadza dan hazihi. Maksud dia sama ini, tetapi penggunaan dia pada tempat yang berbeza. Yang ni hazihi digunakan pada kalimah yang mempunyai ta bulat ataupun yang melambangkan muannas. Hadza yang tak ada ta bulat dan melambangkan muzakkar. Jadi ustaz nak kamu faham. Baik, insya-Allah faham tu. Ustaz yakin kamu boleh kuasainya dengan mudah. Baik anak-anak. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk sesi pengukuhan, ustaz nak kamu buka buku aktiviti Iftah Al-Kitabul Ansyitah fi Safhah 89 hatta wahidun wa tis'un. Yakni buka buku aktiviti muka surat 89 hingga 91. Kamu jawab soalan tentang apa yang kita belajar hari ini tentang hadza wa hazihi, ma hadza wa ma hazihi. Jadi ustaz harap penyampaian ustaz hari ini kamu faham. Sekiranya kamu tak faham, kamu boleh letak persoalan kamu di komen. Nanti ustaz bagi tahu, bagi penerangan. InsyaAllah ustaz akan bantu anak-anak ustaz ni supaya lebih mudah untuk memahami pelajaran yang ada dalam buku teks Al-Lughatan Arabiyah tahun 2. InsyaAllah. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Ustaz harap kamu dapat kuasai apa yang kita belajar dengan baik. Dan ustaz doakan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat insyaAllah. Serta sihat tubuh badan untuk meneruskan perjalanan sehari-hari insyaAllah. Jadi jangan putus asa, sentiasa berusaha. InsyaAllah man jadda wajada. Siapa yang berusaha maka dialah akan mendapatkan hasil serta kejayaan. InsyaAllah. Itu harapan ustaz kepada anak-anak murid ustaz. InsyaAllah. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jumpa lagi ustaz pada video yang akan datang InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah.